Keputusan pembubaran itu tentunya tidak munasabah, tidak mengikut praktik dan tradisi demokratik. Dan ini kerana TYT, Tun Ali telah diberikan nasihat yang salah dan tidak menghormati semangat perlembagaan. Di negeri-negeri lain dan malah di peringkat kebangsaan, Yang di-Pertuan Agong memanggil ahli-ahli parlimen menanyakan sikap dan pendirian mereka. Begitu juga di Perak, ya. Tetapi dan Melaka sebelum ini, ya. Tapi dalam kes terbaru ternyata semua proses tidak diikuti. Jadi itu satu. Tetapi apa yang menjadi akibat ialah beban kepada rakyat, ya. Maknanya bila dibubar terpaksa diadakan pilihan raya, diadakan SOP yang cara yang paling tidak munasabah, ya. Kemudian dengan risiko kesihatan dan risiko keselamatan rakyat. Dan saya rasa kerajaan UMNO sebelum ini mesti bertanggungjawab. Ini politik cacar merba. Dia dalam satu kabinet hanya untuk pegang kuasa, tetapi dalam semua hal bertempur, termasuk di Melaka, ya. Jadi kalau dia berikan bayangan bahawa mereka akan bersama, bayangkan dia menang BNPN, tunggu masa untuk menikam satu sama lain. Jadi sebab itu bagi saya pilihan bagi rakyat Melaka untuk kestabilan politik, untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang bergaya, mestilah pilih satu pakatan yang menjamin kestabilan dan tata kelola yang baik. Dia tidak pernah, tu satu kesalah fakta, ya, sebab dia berlaku di Sabah sejurus selepas pilihan raya, di mana beberapa adun UMNO menyeberangi menyokong warisan. 13 ahli parlimen UMNO diminta ataupun akhirnya menyeberang kepada Bersatu di bawah pimpinan Tun Mahathir. Ini berlaku, ya. Tapi apa yang berlaku di sini seolah-olah satu kejutan baru. Baik. Bila kita sebut istilah khianat kepada siapa? Dia naratifnya seperti yang disebut oleh PH Melaka, ya, yang keadilan DAP dan Amanah, ialah empat itu menarik sokongan untuk membolehkan parti yang mendapat mandat dalam pilihan raya lalu kembali berkuasa. Ini yang penting, ya. Maknanya dia bukan khianat amanah kepada rakyat. Dia bincang bersama PH Melaka dengan sikap yang jelas untuk mengembalikan mandat yang dirampas sebelumnya. Dan itu yang mereka sampaikan kepada pimpinan Majlis Presiden PH. Walaupun kita ada keberatan, saya setuju. Saya sendiri ada banyak persoalan sebelum akhirnya bersetuju, dan DAP lebih tegas dalam hal ini kerana tidak yakin akan penyertaan mereka. Tetapi selepas itu, bila saudara Idris Harun umpamanya dipanggil oleh Presiden UMNO dan minta ada satu bentuk kompromi, dan dia tegas kata saya sudah menyatakan sikap dan saya tidak boleh terima pimpinan yang menyeleweng dan rasuah dan mahu bersama dengan PH, itu agak bagi kawan-kawan kita dalam PH itu lebih meyakinkan. Tapi sekarang ini kerajaan dah bubar. Jadi soal lompat tak timbul. Lompat ke mana? Ya. Dia sekarang ni tidak ada adun. Jadi kita bincang, ya, yang pertama satu tidak dipersetujui. Maka tinggal 3. Kemudian ada kerusi itu ikut kedudukan pengagihan kawasan kita. Maknanya yang 3 itu termasuk hanya 1 untuk keadilan dan 2 untuk amanah. Dan keputusannya akhirnya keadilan memilih
satu dan amanah memilih satu. Ada orang tanya, apakah tidak ada orang yang dalam keadilan lebih layak? Banyak yang ada juga lebih layak. Tetapi saya tidak ambil sikap begitu, ya, kerana kita lihat pengorbanan mereka, kesediaan mereka bersama dan konsisten selepas mengambil keputusan itu, tidak berganjak dari pendirian mereka. Dan saya juga memberikan mesej kepada rakyat bahawa kita tidak memusuhi ahli-ahli biasa UMNO atau PAS. Kita memusuhi kezaliman, penyalahgunaan kuasa, penindasan. Itu yang kita musuhi, yang diteraju oleh pemimpin UMNO, yang terlibat dalam memunggah kekayaan, 1 MDB dan lain-lain. Itu bukan ahli biasa. Jadi kita harus memberi pencerahan dan memberikan ruang kepada mereka mendengar, berfikir, dan kalau mereka mau menyeberang atau menerima kita, kita harus mengambil sikap yang lebih terbuka. Idris bertanya atas tiket keadilan PH dan Azman atas tiket amanah PH. Itu kerana pengalaman mereka, kesetiaan mereka kepada perjuangan dan sikap rakyat di bawah. Suruhanjaya pilihan raya itu untuk mengawal pilihan raya. Tapi yang berlaku ini dia macam pasukan keselamatan. Kita juga suka. Mau longgar sangat, risiko kesihatan. Mau ketat sangat, dia tak jadi pilihan raya. Pilihan raya ni orang mampu diberikan pencerahan untuk dapat memilih. Sekarang dia tak dapat. Jumpa tidak boleh, ceramah tidak boleh, ceramah kelompok tidak boleh. Salam memang tak boleh lah sebab COVID-19 ni. Nah, ini yang berlaku sekarang. Tetapi kalau kita tanya, apa puncanya? Puncanya ialah pengkhianatan awal terhadap kedudukan dan mandat majoriti rakyat yang mau mengembalikan PH berkuasa dan itu dinafikan. Jadi puncanya, tanya Ketua Menteri yang terdahulu dan tanya TYT. Tiada ada pilihan, kita harus bertekad atau mau menyelamatkan negeri daripada rampasan. Dah tak ada balak, tak ada minyak, dia rampas pasir. Demikianlah politik orang-orang ini, ya. Di atas cara di atas, kalau ada balak bolot balak, kalau minyak bolot minyak, kalau ada saham bolot saham, kalau ada pasir pasirlah. Kita dah cuba pilih yang kita anggap terbaik, ya. Yang punya track record yang baik, yang disiplin dan akhlak dan juga kesetiaan kepada perjuangan. PH dasar-dasarnya, dan mudah-mudahan usaha kita diberkati Allah SWT dan Melaka akan terselamat dengan tata kelola yang baik. Sudahlah politik ini dibenci kerana pemimpin-pemimpinnya itu dianggap orang yang tidak boleh dipercayai, hanya memikirkan kekayaan pribadi dan keluarga. Jadi oleh demikian, berilah ruang untuk kita tunjukkan Melaka kembali sebagai model sejarah yang ulung. Melaka pernah jadi di bawah Kesultanan Melayu Islam Melaka yang kosmopolitan. Kerana kita lihat kehadiran semua kaum, semua bahasa. Saya sering sebut tentang Laksamana Hang Tuah sendiri pun dianggap kehebatannya, kepahlawanannya itu bukan sahaja kepada kepintaran, kepetahan dan pencak silatnya, tetapi kepada ilmunya, termasuk penguasaan bahasa. Jadi disebut di situ hebatnya Hang Tuah itu, kalau ikut sejarah hikayat Hang Tuah, yang juga dikaitkan dengan Melaka, ialah kerana dari segi bahasa Melayunya
bahasa Arabnya, bahasa Cinanya, bahasa Siamnya, bahasa Indianya. Jadi daripada awal budaya Melayu Islam yang menerajui itu mengizinkan kepelbagaian. Tetapi tunggaknya keadilan.